ورسوله اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدنا علما وارزقنا فهما. آمين يا رب العالمين وآمين يا مجيب السائلين. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah dan keizinannya dapat kita bersama-sama pada pagi ini bagi menyambung perbicaraan kita pada kita membaca kitab Mustikah Hadis jilid yang kedua pada bab sembahyang jenazah dan cara pengkebumiannya pada muka surat 365 pada membicarakan tajuk yang berkaitan dengan mengusung jenazah ke tanah perkuburan. Pada membicarakan hadis yang ke-235. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan dan mencontohkan hal-hal yang harus dilakukan ketika mana menghantar jenazah ke tanah perkuburan. Tuan-tuan, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajar kita bagaimana dan apakah sebenarnya yang harus kita lakukan ketika mana menghantar jenazah ke tanah perkuburan. Dan seperti mana yang kita semua sedia maklum bahawa hukum menguruskan jenazah bagi setiap orang Islam adalah fardu kifayah, yakni termasuklah memandikannya, mengkafankannya dan mensolatkan jenazah tersebut dan menguburkannya. Dan mengusung jenazah ini termasuk dalam rangkaian proses untuk menguburkan mayat. Di dalam praktikal untuk mengusung jenazah ini ada beberapa perkara yang harus diperhatikan, dan setidak-tidaknya orang yang mengusungkan jenazah ini haruslah orang-orang yang mempunyai kekuatan, termasuklah mereka yang mampu untuk membawa jenazah tersebut. Okey, kalau nak bawa jenazah ni kena orang yang boleh bawa lah, janganlah cari orang yang tak boleh bawa. So salah satu daripada contoh orang yang tak boleh bawa jenazah ni ialah perempuan. Janganlah orang perempuan pula mengusungkan jenazah tersebut. Namun begitu, zaman semakin hari semakin maju, semakin hari semakin canggih. Kita tidak lagi membawa jenazah itu dengan pengusung, tapi hari ini kita dah ada kenderaan, kita dah boleh bawa naik van dan sebagainya. Namun begitu, ada beberapa ketika yang masih lagi kita gunakan untuk mengusung jenazah, termasuklah memindahkan jenazah tersebut daripada van untuk masuk ke dalam masjid untuk solat, ataupun daripada masjid nak keluar kembali ke van atau ke tanah perkuburan. Kita masih lagi menggunakan kaedah mengusung jenazah. Okey, dalam satu hadis riwayat Al-Baihaqi yang mengisahkan bahawa Nabi SAW pernah berada di hadapan sendirian. Nabi pernah bawa jenazah siapa? Ketika baginda mengusung jenazah Sa'ad bin Mu'az radhiyallahu an. Bila jenazah itu dirasa mampu untuk dia buat, dia bawa lah seorang. Tapi kalau dia tak mampu, hendaklah ditambah sesuai dengan keperluan dan juga kehendak semasa. Kalau nak bawa seorang di depan, seorang di belakang pun boleh. Kalau nak bawa kiri kanan depan belakang, nak bagi tambah orang pun boleh, mengikut kesesuaian. Dan disunnahkan untuk berjalan di depan dan di dekat jenazah itu. Kalau kita bawa jenazah itu, disunatkan untuk berjalan di depan. Bukan Cina lah, Cina dia berjalan di belakang. Okay. Sebagaimana Nabi SAW bersegeralah kamu, kata Nabi, dalam urusan jenazah. Bila ia adalah orang yang baik, maka lebih baik untuk didahulukan. Bila sebaliknya, maka tidak baik jika kalian mengusungkan
di atas leher kalian. Maksudnya apa? Kalau jenazah tu jenazah orang yang baik-baik, maka hendaklah kita menyegerakan urusan jenazah tersebut. Maknanya lagi cepat kita hantar dia pergi, lagi bagus. Ada beberapa perkara yang makruh dilakukan ketika mana mengusung dan mengiringi jenazah. Masa nak mengusung dan mengiringi jenazah itu, antara perkara yang tidak baik untuk dilakukan ialah berbicara soal dunia dan mengeraskan suara ketika berbicara. Kecuali saat itu yang dilantunkan itu hanyalah Al-Quran, zikir dan selawat sahaja. Masa mengusung jenazah itu jangan duk bicara soal dunia, duk sembang dengan kawan hak bawa mengusung sebelah. Oi, berat dia ni. Itulah, takkan tak tahu dia siapa kan, padan berat pun. Sudah, jangan. Okey, yang membawa tu dia hanya melantunkan Al-Quran, zikir ataupun selawat semata-mata kerana ingin meninggikan syiar Islam, nak memuliakan jenazah. Jangan sembang apa lah. Sekurang-kurangnya baca subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu akbar. Dan jangan sampai kita buat sesuatu yang boleh mendatangkan mudarat kepada diri kita. Bawa jenazah tapi tak ada kesan apa-apa pun. Yang kita nak ambil iktibar ialah apabila kita bawa jenazah tu kesannya kepada kita. Hari ini kita bawa dia, satu hari nanti kita akan dibawa oleh orang. Kemudian adalah dilarang juga mengiringi jenazah itu dengan membawa obor ataupun api. Masa nak bawa jenazah jangan bawa unggun api, kecuali jika jenazah itu ditanam di waktu malam dan pada ketika pemakaman itu tidak ada apa-apa yang mampu untuk meneranginya. Dan niat obor tu bukan hanya ataupun lampu, ni bahasa kitab lama ni. Dia kata niat tu hanya untuk menerangi perjalanan, bukan ada niat yang lain. Baik, kemudian orang perempuan dilarang untuk membawa dan mengusung jenazah. Adalah menjadi tradisi di dalam masyarakat sebelum jenazah diusung dan diiringi menuju perkuburan, ahli waris ataupun ahli keluarga ataupun orang-orang pemuka agama setempat akan berbicara tentang beberapa hal yang berkaitan dengan kematian. Dia akan cakap, sebelum jenazah tu kita bawa keluar, dia kata, tuan-tuan hadirin yang dirahmati Allah sekalian, hari ini kita melihat kematian saudara kita si fulan binti si fulan, dan kita doakan semoga Allah Subhanahu wa taala mengampunkan si mati, juga mengampunkan kita. Seandainya anda si mati ini berhutang ataupun apa-apa melakukan kesilapan dan kesalahan, maka mohon dihalalkan dan dimaafkan. Dan sekiranya ada yang ingin menuntut hutang tersebut, maka bolehlah berjumpa dengan ahli waris bagi menuntut hutang si mati kepada tuan-tuan dan puan-puan. Dan kita boleh ucapkan terima kasih kepada semua yang hadir dan sebagainya. Baik. Dalam sebuah hadis diriwayatkan daripada Anas bin Malik radhiyallahu an bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam, sahabat Anas, muru bi janazatin fantahu al فأثنوا عليها خيرا فقال النبي صلى الله عليه وسلم. Sahabat Anas bin Malik berkata, orang-orang melawat satu jenazah, mereka memujinya dengan kebaikan. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, wajabat, yakni apa, bila ada orang yang melawat satu sahabat yang meninggal, lepas tu depa ni semua puji kebaikan. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, wajabat,
semoga apa yang dikatakan itu menjadi kebaikan kepada si mati. Macam tu juga kita, kalau kita pergi melawat jenazah orang, hendaklah kita doakan dan menceritakan tentang kebaikan si mati. Jangan duk cerita dah apa yang berlaku dia tu macam mana yang buruk. Jangan cerita elok-elok ya. Dan ketika mana mengiringi jenazah dan menghantarnya ke tanah perkuburan, maka hendaklah menjadi peringatan bahawa kematian itu adalah takdir yang menghampiri setiap makhluk, dan dia mendahului kita dan kita akan mengikutinya. Yang tu kena ada dalam diri kita. Setiap kali kita menghantar jenazah ataupun menziarahi jenazah, kita akan menyusul. Dia mendahului kita, kita akan menyusul. Jadikan kematian itu sebagai satu iktibar, dan sentiasalah kita mendoakan agar kita mati dalam husnul khatimah. Itu yang sebaik-baiknya apabila kita menziarahi dan juga menguruskan pemakaman jenazah yang kita pergi dan tengok pada setiap kali. Baik, balik kepada hadis yang ke-235. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, haqqul muslim 'alal muslim khamsun, iyadatul marid wattiba'ul janaiz. Ada 5, tapi dalam hadis ini dia sebut ada 2 saja. Yang pertama, ada lagi lah yang lain, tapi diringkaskan hadis ini dalam kitab ini supaya kita tumpukan kepada 2 benda ni. Yang pertama, ada 5 hak orang muslim yang perlu kita tunaikan. Apa dia? Dia kata di sini, iyadatul marid, orang sakit kena pergi tengok. Tuan-tuan, kalau ada kawan-kawan kita duk mai kuliah ni, tengok lama dia tak mai, tanya kawan-kawan yang lain, mana kita punya haji ni? Allah, dia tu tak larat dah, dia tu sakit dah. Eloklah dia sakit pun, makan macam-macam, jangan kata kat dia lagi. Yang ni kita baru dengar kata dia sakit, kata dah. Padahal baru ni aku tengok dia makan, orang duk kata jangan duk makan, kencing manis tak boleh makan, yang ni darah tinggi tak ada, dia balun serupa tu juga. Semoga jadi pengajaran dekat dia. Jangan, tak kena kat kita tak apa, bila kena kat kita orang kata, baru kita koyak pula. Jangan sedap kata kat orang kalau dah dengar dia sakit, apa yang kita kena buat? Menziarahi dia, pergi jumpa dia. Hari itu saya ada pernah cerita, kalau kita nak pergi ziarah orang sakit ni, kita ziarah dengan tujuan untuk memberikan rasa kecintaan kita kepada dia sebagai seorang yang mungkin kita kenal, sahabat kita, adik-beradik kita. Pergi ziarah dia sebab kita ingat sakit itu ujian daripada Allah, sakit itu adalah kafarah daripada Allah, sakit itu adalah satu peluang untuk dia dan kita mempelajari bahawa yang baik itu, yang sakit itu daripada Allah, yang baik itu pun juga daripada Allah. So bila kita tengok, kita pergi ziarah orang sakit, kalau nak pergi bawa apa-apa kan, bawa lah benda dia boleh makan, jangan bawa benda dia tadi makan. Dia dah tak boleh makan, kita pergi bawa pergi nasi kandang dia. Kawan dah nak makan muai, tiba-tiba duk pergi bawa nasi kandang. Dia kata, boleh buat muai sajalah, aku bukan nak boleh makan. Orang sakit dulu pergi hospital kan. Dulu pergi hospital, saya ingat lagi masa kecil-kecil, bila pergi ziarah orang di hospital besar Pulau Pinang ni, apa dia orang selalu bawa? Kalau tuan-tuan pandai, apa? Roti ni, roti kering crackers. Pergi beli pula kering crackers tak ada gula punya. Yang brand apa? Jacobs. Ataupun roti apa? Roti Mary. Yang tu lah. Lepas tu habis kadang-kadang sekali-sekala beli anggur ke buah apa, letaklah anggur tu daripada kita beli tu sampai sudah tak makan anggur tu. Lah ni pun tradisi seperti itu, kalau kita nak buat, boleh buat. Kalau kita nak ziarah orang sakit, nak bagi dia seronok, bawalah benda-benda makan, tapi benda makan yang dia boleh makan.
So bagi dia seronok. Kalau kita boleh pula tolong suap kat dia ke apa, mai aku tolong suap. Dia pula heran, dia ni buang tabiat ni, siapa yang nak mati, hang ke aku? Kan? Tak apa tuan, tak apa. Ha? Sebab menziarahi orang yang sakit tu pahala dia sangat besar. Dan selain daripada itu, dia juga memberikan kegembiraan kepada orang yang sakit tu. Saat dia sakit ni, dia tak fikir apa dah tuan-tuan, dia hanya fikir dia dengan Allah Ta'ala saja. Tiba-tiba ada orang yang concern dekat dia, yang main ziarah dia. Tapi ada setengah penyakit yang tak mau tengok orang pun ada juga. Baru ni ada member saya, isteri dia telefon saya. Isteri dia habaq, dia kata, Ustaz, ni Abang Mat kita ni kena apa depression dengan anxiety, kemurungan. Lepas tu saya tanya dia, Kak, lepas tu jadi lagu mana? Boleh pergi tengok lah. Dia tak mau jumpa orang, dia duduk dalam bilik. Yang tu jenis tu payah juga lah kan. Tapi saya kata kat dia, tak apa, nanti kita cuba, kita tengok macam mana nak buat. Kena jumpa juga, kena jumpa. Tak apa, dia kata nanti bila-bila nanti Kak abang, kata abang apa macam mana ke Ustaz mai. Ada orang dia tak bersedia, ada orang tak bersedia. Contohnya, sekiranya satu orang tu perempuan, dia diagnose kata ada penyakit kanser misalnya, dia tak akan, bila dia diagnose dengan penyakit kanser ni, dia akan menyebabkan diri dia terpayang terus. Kalau kanser ni teringat nak mati ya. So pasal-pasal tu, siapa pun nak jumpa dia tak mau dah. Ada yang berlaku macam tu. So tanggungjawab kita, takat mana yang boleh pi, kita pi lah. Terutamanya kawan-kawan kita yang seangkatan dengan kita. Kemudian salah satu benda lagi yang perlu diberi perhatian, yang menjadi tanggungjawab dan hak kepada orang Muslim yang lain, iaitu wattiba'ul janaiz, yakni mengiringi jenazah ke tanah perkuburan. Bukan hanya menziarahi jenazah, tapi jika ada peluang dan waktu, maka bawalah, iringilah jenazah itu ke tanah perkuburan. Kita jarang buat macam tu sebab mungkin kita kesibukan masing-masing, takat pergi ziarah di rumah aja. Tapi sebenar-benarnya, kalau boleh, kalau ada peluang, bawalah, iringilah jenazah itu ke tanah perkuburan. Lepas daripada siap di rumah, mandi kapan ke, di hospital ke apa ke, semua nak pergi di rumah. Lepas daripada rumah tu, hantarlah ke masjid semayang. Daripada masjid tu, hantarlah ke tanah perkuburan. Kemudian kata Nabi SAW dalam hadis yang berikutnya, man syahidal janazata hatta yusalli 'alaiha falahu qiratun, wa man syahidaha hatta tudfana falahu qiratani. Sesiapa yang hadir melawat jenazah sehingga ia dapat menyembahyangkannya, maka baginya satu bahagian pahala yang besar sebesar gunung. Kata Nabi, man syahida al-janazata hatta yusalli 'alaiha falahu qiratun. Kita boleh pilih nak pi masa bila. Nabi kata ini, yang pertama, siapa yang pergi melihat jenazah kemudian menyembahyangkannya, falahu qiratun, baginya pahala sebesar gunung. So kalau kita pilih nak pi ziarah jenazah, pi dekat-dekat nak semayang, masa apa dipaduk nak mandi ke apa ke, lepas tu pi dekat-dekat tu terus sekali semayang jenazah. Kemudian kata Nabi lagi, wa man syahidaha hatta tudfan falahu khiratani, dan sesiapa yang hadir melawatnya sehingga jenazah itu dikebumikan. Maknanya daripada dia tengok, lepas tu dia semayang, lepas semayang dia dikebumikan pun dia pi juga.
falahu qiratani, baginya pahala setinggi 2 buah gunung. Maknanya kalau sekali itu gunung satu, yang ni tiap satunya sebesar gunung, baginya 2 pahala. Pahala setinggi gunung, tuan-tuan. Sebab tu di Mekah, di Madinah, orang berebut nak bawa pengusung jenazah tu pasal apa? Nak cari ganjaran pahala. Malah ada setengah ulama hadis mengatakan bahawa qiratun ni, satu gunung ni besar mana? Ialah setinggi gunung Uhud pahala dia. So ambil peluang. Kalau kita tak boleh pi waktu semayang, bawalah dia ke tanah perkuburan. Lepas semayang pi, boleh pi daripada awal pi, lepas tu semayang, lepas tu nak balik, tak apa, baliklah, satu pahala, satu qirat. Tak boleh pi masa tu, okey, pi masa semayang saja, lepas tu hantar pi perkuburan, dua gunung punya pahala, tuan-tuan. Allah Ta'ala ni maha pemurah. Dia bagi kat kita peluang untuk dapat pahala ni banyak, dan pahala yang dia bagi ni melimpah-limpah. Cuma kita saja pilih waktu mana yang kita nak cari pahala tersebut. Melawat orang mati adalah dituntut oleh syarak dan berpahala, dan lebih besar lagi pahalanya kalau melawat itu menyembahyangkan dan juga menghantar jenazahnya ke tanah kubur sehingga selesai dikebumikan, seperti yang tersebut di dalam kedua-dua hadis ini. Tujuannya jelas, kerana makin ramai orang yang turut sembahyang jenazah, makin banyaklah rahmat yang akan didapati oleh si mati, dan makin ramai yang berdoakan kepadanya, seperti doa yang terkandung di dalam sembahyang jenazah ataupun di luar sembahyang, makin banyaklah rahmat yang akan didapati oleh si mati. Tujuannya jelas, tuan-tuan. Kenapa kita nak suruh orang pergi ziarah waktu tu? Kerana nak cari orang yang lebih ramai menyembahyangkan jenazah dia. Lagi ramai, lagi untunglah si mati tu. Lagi untung si mati tu, sebab ramai orang yang menyembahyangkan jenazah dia, ramai pula orang yang mendoakan dia. Masa kita mati tu, kita mau apa dah, tuan-tuan? Bagi apa pun tak mau dah. Masa tu mai tunjuk geran tanah pun tak ada guna apa dah. Masa tu yang kita nak hanyalah iringan doa daripada orang-orang yang hidup untuk kita, terutamanya daripada kalangan ahli keluarga, terutamanya daripada kalangan anak-anak. Sebab tu sebaik-baik orang yang mengimamkan jenazah itu adalah ahli warisnya. Ahli warisnya. Kita kadang-kadang nak jadi imam, kita tanya dulu, ada tak adik-beradik ke siapa-siapa yang nak jadi imam jenazah si mati ni? Tiba-tiba anak lelaki dia main, tak apa, saya franchise kat tu imam. Kalau dia kata lagu tu, tak apa. Kalau dia kata saya nak buat, bagi dia buat. Tak boleh, saya tu imam masjid ni, saya kena buat. Kalau dia nak buat, bagi dia buat. Anak dia, adik dia, abang dia, ayah dia, bagi dia buat. Baik, semuanya itu menjadi sebesar-besar dalil bahawa orang yang telah mati, meskipun amalannya sendiri telah putus, tetapi ia masih mendapat pahala yang membawa rahmat disebabkan amal-amal baik yang dilakukan oleh orang-orang yang hidup untuknya, sama ada daripada kerabatnya sendiri ataupun daripada orang lain. Kita semua maklum, bila mati anak Adam, terputus segala amalannya. Idza mata ibnu Adam inqata'a amaluhu. Bila mati anak Adam, yang akan terputus ialah amalan dia. Dia tu tak ada apa dah.
Tetapi amalan orang lain kepada dia, insya-Allah sampai. Sebab tu kita boleh berdoa kepada si mati. Atas dalil inilah yang terputus ialah amalannya, tetapi yang lain yang mendoakan untuk si mati juga akan mendapat ganjaran dan pahala kepada beliau walaupun dia dah mati. Sebab tu kita ziarah mayat, kita pergi dekat mayat tu, kita doakan apa-apa saja untuk dia yang baik. Malah setiap kali kita menziarahi dan melihat mayat, apa yang kita kata dekat mayat itu, hendaklah kita sebut yang baik-baik sahaja. Mudah-mudahan baiklah untuk dia. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, ada beberapa lagi perkara yang harus diingatkan ketika mana menziarahi kematian, terutamanya tatkala kita mengkafankan jenazah dan ingin menghantarkan jenazah tersebut. Baik, kalau yang mati itu lelaki, saya selalu tengok yang mati itu lelaki, yang perempuan ni jangan duduk sama tumbai. Tahu? Depa lah nak pergi duduk depan-depan lah. Kita tak ada kena mengena apa pun. Yang mati itu lelaki, yang mati itu jiran kita. Kalau kita nak tengok, pergi jauh-jauh sikit, pergi belakang-belakang sikit, bagi peluang kepada ahli waris dia, anak-anak pinak dia, adik-beradik dia apa semua, bagi peluang untuk mereka. Kita duduk belakang sikit. Yang ni punya nak tengok, bukan tak boleh tengok, boleh, tapi bagi peluang lah orang adik-beradik dia main pada jauh. Kemudian masa itulah kita nak kapal, masa itulah juga rumah sempit, masa itulah kita nak duduk celah-celah. Bagi peluang, bagi peluang. Orang lelaki dia lain sikit. Orang lelaki ni bila jenazah perempuan dia tak masuk dah, kan? Dia tak masuk dah. Cumanya apabila kita jumpa ahli waris dia, tak kiralah suami dia ke, anak dia ke apa ke, ataupun siapa-siapa yang berkaitan dengan dia, ucapkan takziah. Semoga sabar dengan ujian ini, Allah lebih menyayangi dia, doa yang baik-baik, Allahumma ighfir laha warhamha wa'afiha wa'fa'ana, selesai, apa balik. Macam tu. Kalau jenazah lelaki, yang perempuan pun buat benda yang sama, cuma kita ni duduklah belakang-belakang sikit di dapur ke apa ke, saat lagi habis selesai pipi lah. Okey. Menurut huraian ulama rahimahullahu taala anhum, mengusung jenazah ialah tugas orang lelaki dan besar pahalanya. Okey. Orang yang mengusung jenazah ni besar pahalanya. Malah ada setengah ulama kata disunatkan ketika mana orang yang mengusung jenazah itu untuk berwuduk terlebih dahulu kerana ingin memuliakan si mati. Yang mana nak usung jenazah tu elok dia berwuduk. Kemudian mengusungnya hendaklah dengan cara cermat, dengan menggunakan usungan yang biasa. Orang yang mengusung jenazah sunat berjalan cepat sedikit jika tidak mendatangkan mudarat bagi si mati. Kena jalan cepat, jangan tunggu dah. Jangan tunggulah. Yang ni ada, kan dulu bila kita nak berkeluar mayat daripada rumah, kita nanti baca Al-Fatihah, baca habis Fatihah tu lagi sekali Al-Fatihah, lagi sekali, saat lagi kali ketiga Al-Fatihah, lepas tu baru jalan. Ada yang kata lah ni pakai kereta auto dah ustaz, terus ya, bagi-bagi salam angkat, tak kisahlah. Yang last kali tu, yang Fatihah tu, kita nak hadiah dekat dia tu, hadiah kita yang terakhir untuk dia. Pegang kepada yang saya kata tadi tu. Amalan dia memang terputus, amalan kita tetap jalan. So mudah-mudahan Fatihah yang kita baca itu menjadi kebaikan untuk si mati. Tapi kalau tak mau baca pun tak apa, jangan jadi masalah, jangan berkelahi. Oh tak boleh, mereka ni tak baca Fatihah 3 kali, puak-puak ni semua Wahabi. Tak ada pun, zaman Nabi memang tak ada pun baca Fatihah 3 kali, tak ada. Tapi nak baca salah tak? Tak salah, nak baca lah, bukan berdosa apa-apa, baca ayat Quran.
Jangan berkelahi, kawan tu dah mati dah nak berkelahi apa? Pada saya, apa saja yang baik untuk si mati kita buat. Cumanya yang bertentangan, yang kadang-kadang dulu saya ingat lagi bila mayat masuk dalam masjid, depa renjih ayat mawak. Ada lagi apa? Tak ada. Dulu ada. Kita tak tahu apa, tak tahu kena habis masuk ayat mawak masuk di mata, pedih tu. Pedih ayat mawak. Ayat mawak tu betul ayat mawak tak apalah, takut ayat apa kita pun tak tahu. Ayat mawak ni pula main pada India. Sultan tengok ayat mawak tu betul ayat mawak. Hak duduk bubuh dalam nasi biryani tu. Tu main pada India. India ni ada ke bunga mawak? Tak tahulah kan, sajalah. Dulu bubuh, memang bubuh sungguh. Lepas tu mereka buah dalam pinggan, lepas tu ikat dengan sapu tangan. Apa dalam tu? Kan, buah dalam pinggan putih, lepas tu bawa dalam, dulu memang bawa nak bagi kat baca talqin. Lah ni dia transfer online ni, tak payah bagi duit dah. Tak payah bubuh yang ni. Dulu-dulu ada sungguh kan. Pernah nampak kan. Kemudian baik, jalan cepat. Lah ni orang naik kereta tak ada masalah. Dulu-dulu orang pengusung, dan pengusung pula dulu macam-macam cara pengusung. Ada yang pakai kereta pun ada yang pakai pengusung lengan di bau ni pun ada. Jangan mengusung lagu. Dan cara mengusungnya kena ingat, jenazah itu hendaklah diangkat ke atas. Maksudnya jenazah kita tak sama macam mayat orang lain, orang bukan Islam. Tuan-tuan tengok Cina pun dia pakai pengusung juga, tapi pengusung dia, jenazah dia duduk di mana? Jenazah dia duduk di bawah, hak pengusung ni duduk di atas. Kan dia duduk bawah tu sikit punya berat ke? Oi, boleh patah bau. Dia punya keranda, dia punya lung tu, oi, kalau jenis kaya punya lagi berat rupanya. Itu duduk bawah tu, duduk melelong-lelong lah. Last sekali mereka pun franchise masuk dalam van, dalam kereta. Tak, kita memuliakan jenazah, angkat jenazah tu tinggi kan. Ataupun kalau kita pakai kereta pun, kereta tu jenazah tu tinggi lah daripada kita. Last punya kita nak memuliakan sahabat kita, bawalah dia dengan cara yang elok. Cuma di Malaysia ni menjadi kelaziman menggunakan keranda, yang tu saja, ataupun menggunakan papan sebagai penutup. Di Malaysia saja. Di tempat-tempat lain banyak dah tak pakai keranda, dia pakai masuk liang, lepas tu tutup lagu tu saja. Okey. Sekiranya jenazah tersebut adalah perempuan ataupun khunsa, maka sunat bertutup di atasnya seperti kurungan. Tuan-tuan perasan tak kalau di Mekah, di Madinah, jenazah yang perempuan tu dia ada satu macam gelung kan, dia macam yang tu jenazah perempuan. Tuan-tuan dia heran, pasal apa orang lain semua tak ada bungkus elok macam tu saja, tiba-tiba yang ni ada macam ni, yang tu jenazah perempuan. Pasal apa? Nak melindungi aib si mati. Sebab perempuan ni bila kita bawa jenazah tanpa pengutuk, dia akan memperlihatkan tubuh anggota si mati. So adalah wajar untuk kita menjaga dan memelihara aib si mati walaupun dia dah mati. So dipabubuh macam gelung tu supaya nak menutup bahagian dada sehingga ke bahagian bawah jenazah perempuan itu. Tapi hak yang kita ni tak gaduh lah, pasal kita pakai keranda memang tak nampak. Okey.
Semasa menghantar jenazah, sunat berjalan kaki dan makruh bagi orang yang tiada keuzuran berkenderaan kecuali tanah perkuburan itu jauh. Sebaik-baiknya berjalan kaki. Boleh? Jauh kot Sini jauh tak? Jauh tak mana ni? Oh, jauh. Jauh. Kalau boleh, sebaik-baiknya berjalan kaki. Kalau tak boleh, nak buat macam mana kan? Sini ada pengusung? Ada. Kalau rumah tu, masjid tu, surau tu dekat dengan tanah perkuburan, okeylah. Kalau jauh terpaksa lah kan. Sebab lah ni bukan semua masjid ada tanah kubur. Tambah macam di Pulau Pinang tu, di rumah di kampung saya di Sungai Pinang tu, kawasan sekitar Georgetown ni memang tak ada kubur. Melainkan satu je tanah perkuburan yang khusus, iaitu di Jalan Perak tu saja. Mereka panggil tu Tok Khamat. Tok Khamat. Bukan Tok Khamat. Khamat ni tak. Dulu kubur ni dekat Tok Khamat, dekat Jalan Datuk Keramat. Tu yang panggil Tok Khamat. Tapi ada juga di kawasan tertentu dalam kampung yang ada tanah perkuburan khas adik-beradik mereka. Ada yang geng, macam geng Marikan, ada satu tanah kubur mereka. Yang ni geng Said, ni ada satu kubur mereka. Ada. Okay. Tapi yang lokalnya, yang lain-lain semua masuk satu di tanah perkuburan di Jalan Perak tu, dekat masjid Jami' Hashim Yahya. Yang tu bukan dekat berlapis dah, berlapis-lapis dah. Berpuluh lapis dah. Kita ni baru nak buat kubur berlapis, tak ada berlapis-lapis dah tu. Baik. Sunat berjalan di hadapan jenazah atau berdekatan dengannya sekira-kira jika ia berpaling dapatlah melihat jenazah tersebut. Maknanya kita berjalan di hadapan jenazah kita duduk di belakang, kemudian paling-paling jauh pun kali tu nampak lagi jenazah tu. Kaum lelaki sahaja yang menghantar jenazah dengan beramai-ramai, malah amalan mereka yang demikian itu adalah sunat muakkadah. Orang lelaki sangat dituntut untuk mengiringi jenazah ke tanah perkuburan. Orang lelaki. Orang perempuan jangan duk sibuk nak mengiringi jenazah. Mereka pun sama tumbas naik motor lah. Ada. Sebaliknya kaum perempuan makruh hukumnya, dan kadang-kadang menjadi haram jika bercampur gaul dengan kaum lelaki atau mereka menangis-nangis dengan meraung-raung dan sebagainya. Ada orang tanya saya, Ustaz, yang mati tu suami dia, boleh tak isteri tu pergi hantar ke tanah perkuburan? Boleh ke tak boleh? Saya tanya orang perempuan, boleh ke tak boleh? Bila mati orang perempuan tu dalam iddah, ada keperluan tak dia nak pergi tu? Tak ada, so duduk rumah. Okay? Tapi kalau dia nak pergi juga, jadi apa? Orang jadi heran, apa dia hari ni? Boleh tak pergi? Ada setengah pendapat yang syadid kata tak boleh. Cukuplah di rumah saja. Kemudian yang lain kita serahkan pada orang lain. Kalau anak-anak lah, yang tu lain lah. Anak tu tak ada iddah. Yang iddah tu ialah, ada pula yang kata, tak ada siapa mau dah, dah tua-tua ni tak apa, api lah, tengok pun ada juga. Aduh, pandai pula yang kata yang tu larangan kalau isteri tu muda cantik, Ustaz. Macam kami ni tua-tua tak apa, tapi bukan ada siapa tengok lah. Kami pun tak nak pergi lebih kurang tu juga. Silap-silap minggu depan kami pula
Pula dah. Sebaik-baiknya isteri itu duduk di rumah. Okey. Kecuali mungkin isteri itu tak sempat melihat jenazah suaminya. Mungkin kes suami duduk di hospital lama, duduk dalam ICU, tak boleh jumpa dan sebagainya. Last sekali bila berkeluar daripada hospital nak bawa pergi ke tanah perkuburan, yang tu saja satu peluang untuk dia tengok, mungkin pada ketika itu dibolehkan. Habis itu terus balik lah. Kalau sebaik-baiknya kalau dah tengok di rumah tu tak payahlah. Okey. Makruh juga hukumnya membawa api seperti tempat bara bersama-sama dengan jenazah. Duk bawa tempat berasap. Sebaliknya jika mengkebumikan pada waktu malam, maka membawa api, lampu, colok dan sebagainya adalah perlu supaya dapat dikebumikan dengan sempurna. Macam saya kata tadilah, kalau nak jadi lampu penerang perjalanan tak apa. Makruh juga hukumnya mengangkat suara dengan riuh rendah semasa menghantar jenazah, walaupun dengan membaca zikir ataupun membawa Quran sekalipun. Membaca Quran sekalipun. Jangan sambil-sambil bawa tu duk berselawat, baca Quran dengan derah dan sebagainya. Yang dituntut pada saat itu ialah masing-masing hendaklah mendiamkan diri dengan perasaan masyghul dan terharu. Masyghul ni macam sedih, syughul, dia rasa hiba, sayu, sambil memikirkan soal mati dan keadaan dunia yang fana ini, supaya semuanya bertambah sedar dan insaf. Tujuannya semua agar sedar dan insaf. Itu saja. Baik, seperti yang telah diterangkan, apabila seorang Islam mati, wajiblah ia dimandikan, dikafankan dan disembahyangkan dan dikebumikan. Menurut huraian ulama rahimahullahu ta'ala, sekurang-kurang kubur yang wajib itu ialah yang dapat menahan daripada keluar bau dan daripada dibongkar oleh binatang. Biasanya kubur kita tu 6 kaki, lebar dia 2 kaki. Tu biasa. Okay? Yang tak biasanya kadang-kadang 3 kaki lah. Mungkin sebab bila kita lagi dalam, ayak akan keluar. Ada kes-kes yang macam tu. Yang tu dibolehkan lah. Dibolehkan. Ada pula yang teruk sikit lagi, berapa kaki korek pun ayak duk keluar pula. Tu pun satu masalah juga. Kena tengok tempat pengkebumian tu. Malah ada yang terpaksa pam ayak pula keluar dan cepat-cepat memasukkan jenazah ke dalam tu dan cepat-cepat menutup balik jenazah tu dan mengambus tanah supaya ayak tu tak keluar dengan banyak. Yang pastinya jenazah itu hendaklah ditanam dalam satu kawasan tanah perkuburan ataupun tempat yang dikhususkan, dan ketika mana dikebumikan itu, jenazah itu tidak boleh dibongkar, terutamanya oleh binatang-binatang apabila dia berbau. Okay. Tapi so far alhamdulillah, kita duk tengok selama-selama ni, insya-Allah, bila mayat orang Islam ni, bila tanam kok mana pun Allah Ta'ala pelihara, Allah Ta'ala lindungi semua daripada keaiban kepada si mati. InsyaAllah kita doakan semoga kita semua juga Allah Ta'ala lindung, Allah Ta'ala pelihara, Allah Ta'ala jaga, bukan hanya aib kita di dunia, tapi aib kita ketika mati dan juga ketika kita sesudah dikebumikan. Malah kita berdoa juga agar apabila kita sudah mati pun masih ada lagi orang yang mendoakan kita. Itu yang kita nak sangat-sangat. Okey.
Baik. Tetapi yang sunat, malah yang lebih sempurna, ialah kuburnya yang luas, panjang lagi dalam. Yang Aziz dengan Sudin kata tu, aku ada satu rumah tu taklah besar mana, dalamnya, panjangnya 6 kaki, luasnya 2 kaki, lebarnya 2 kaki, dalamnya 6 kaki. Itu kubur. Itu begok itu. Yang tu standard. Okey, standard. Baik. Yang tu biasanya di Malaysia. Kalau tuan-tuan pergi di Mesir, di negara-negara Arab, dia punya kubur dia lain sikit. Dia tak macam kubur kita. Sana. Okey, katalah yang ni satu lot, satu lot tanah ni 10 kali 15, contohnya lah 15. Yang ni untuk keluarga sekian-sekian nama. Maknanya kubur tu ialah untuk adik-beradik dia semua. So kubur ni macam mana? Atas ni simen biasa, so dia ada lubang untuk turun ke bawah, kan? Dan dia ada tangga untuk turun jenazah tu, dan jenazah itu diletakkan di bawah tu. Dia dah buat siap dah macam pelantak macam ni. Dia buat siap dah macam pelantak macam ni. Dan dinding dia tu dia tebuk. So bila jenazah tu masuk, dia akan setiap kali nak masuk jenazah, dia kena pecah lubang tu, dan dia tolaklah jenazah tu masuk dalam tu. Lepas tu dia simen balik. Lepas tu di atas tu dia duduk. Kadang-kadang mereka duduk di, kalau orang Mesir ni kadang-kadang susah, mereka duduk di situ atas. Yang tu lah masak tu bawah kubur pun ada macam-macam. Dan satu ketika dulu, saya ingat beberapa tahun yang lepas, kerajaan Malaysia pernah mengutarakan untuk membeli tanah khusus untuk perkuburan orang Malaysia yang meninggal di Mesir. Pasal apa? Tanah yang sedia ada yang mengkebumikan jenazah telah penuh. Bila saya tanya-tanya pasal apa penuh, rupanya kebanyakan jenazah yang ada daripada kalangan orang yang meninggal di Mesir itu, termasuklah student-student, kebanyakannya wallahu alam, tapi memang ada kesahihan berita ini, kebanyakan jenazah itu tidak aput. So bila tak aput, nak bubuh lagu mana? Yang duk ada tu pun duk ada elok lagi, walaupun dah mati sekian lama. Tu kelebihan orang yang menuntut ilmu, dengan keikhlasan dia untuk menuntut ilmu, mungkin Allah Ta'ala muliakan dia, jenazah dia tak aput, tak rosak. Maka terpaksa kerajaan Malaysia memikirkan untuk membeli tanah tambahan untuk mengkebumikan orang Malaysia yang meninggal di sana. Itu kalau nak bawa balik payahlah macam-macam, kan? Dan saya ada beberapa orang sahabat yang meninggal di sana. Baik, apapun kita doakan, mudah-mudahan Allah Ta'ala mencucuri rahmat ke atas roh mereka semua dan orang-orang yang telah mendahului kita. Okay? Dan Allah Ta'ala tempatkan roh mereka bersama dengan orang yang beriman, dan juga insyaAllah surgalah buat mereka, dan juga surga buat kita. Amin ya Rabbal Alamin. Okey. Sedalam-dalam orang yang berdiri dengan dilebihkan setengah hasta. Maksudnya paling dalam kubur tu kena setinggi orang 6 kaki ya. Okay. Dan dilebihkan setengah hasta, maknanya tinggi sikit lah. Jika tanah itu keras, yakni tanah liat, maka bentuk kubur yang lebih afdal ialah berliang lahat. Jika tanah kubur tu jenis tanah keras, maka yang paling sesuai ialah liang lahat. Liang lahat ni maknanya dia buat macam parit di tengah tu, kemudian dia masukkan jenazah terus
masuk terus macam tu je. Kebanyakan tanah perkuburan di Kuala Lumpur, di tanah-tanah perkuburan khas, dia memang korek macam tu. Lepas tu dia pakai pula satu korek, pakai traktor dia korek satu lubang macam parit. Lepas tu dia masukkan jenazah tu terus masuk dalam tu, tak pakai keranda apa dah. Lepas tu dia tutup dengan papan kepin ni, dia bubuh kepin tutup, lepas tu bawah tanah, tak pakai keranda dah. Dia tengok tempat lah. Di sini tanah macam mana pakai keranda, pakai liang keranda. Pasal yang pakai keranda ni, tanah perkuburan dia tu lembut, takut tebing tu runtuh dan sebagainya, itu pakai keranda. Jika tanah perkuburan itu seperti mudah yang tanah proyek, tanah ini macam pasiak ni, maka memadailah kubur yang digali itu seperti parit. Dan kelebihan liang lahat itu diterangkan di dalam hadis yang berikutnya. An Ibn Abbas radhiyallahu anhu qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-lahdu lana wasyaqqu li ghairiha. Dengar apa ni? Kubur yang berliang lahat itu lebih afdal bagi kita umat Islam. Dan kubur yang digali seperti parit adalah pilihan bagi orang-orang lain. Al-lahdul lana, Nabi kata sebaik-baik kubur tu liang liang lahat, dan itu untuk kita. Kalau boleh lah, kalau tak boleh nak macam mana? Walaupun setengah ulama mengatakan hadis ini hadis yang sahih, ada setengah ulama mengatakan hadis ini hasan, ada yang mengatakan hadis ini dhaif. Saya habaq siap. Ada kata hadis sahih, ada kata hadis dhaif, ada kata hadis hasan. Tetapi walau bagaimanapun, hadis ini menjadi dalil untuk kita memilih tanah perkuburan. Maknanya boleh untuk buat liang lahat, boleh untuk macam parit tu. Hadis ini juga dapat sokongan daripada hadis-hadis yang lain. Riwayat Abi Syaibah daripada Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhuma yang menerangkan bahawa kubur Nabi sallallahu alaihi wasallam sendiri berliang lahat. Demikian juga kubur Sayyidina Abu Bakar dan Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Ini disokong pula oleh sebuah hadis sahih riwayat Muslim bahawa Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu semasa hampir mati, beliau telah berwasiat supaya kuburnya berliang lahat seperti kubur Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam pada itu alim ulama rahimahullah taala sekata menerangkan bahawa kedua-dua jenis kubur yang berliang lahat atau tidak berliang lahat adalah boleh belaka, dan hadis-hadis tersebut hanya sekadar menyatakan bahawa berliang lahat itu lebih afdal jika tanah kubur itu tanah liat dan tidak dibimbangkan akan runtuh. Kesimpulan dia macam tu, senang je. Boleh liang lahat, boleh macam parit, tak apa. Kalau lebih baik, kalau boleh liang lahat, lebih baik pakai liang lahat, tak ada masalah. Baik, saya rasa cukuplah sekadar itu untuk pagi ini. InsyaAllah kita akan sambung pada kuliah yang akan datang, iaitu bagaimana kita menjaga kehormatan si mati. Wallahu alam. Apa yang baik itu daripada Allah Subhanahu wa taala, yang tidak baik itu merupakan kekurangan dan kelemahan diri saya sendiri. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah al-azim li wa lakum. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah bihamdihi, subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaih. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Wallahu a'lam.